Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa beliau berkata, saya telah bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bertuah mendapat syafaatmu pada hari kiamat nanti? Baginda berkata, sebenarnya aku telah menduga, wahai Abu Hurairah, bahawa tidak akan ada sesiapa bertanya aku tentang hadis ini lebih dahulu dari engkau, kerana saya nampak engkau memang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hadis. Orang yang paling bertuah mendapat syafaatku pada hari kiamat nanti ialah orang yang mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas dari pihak dirinya, dari dirinya sendiri. Diriwayatkan dari Abdullah, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku memang tahu ahli neraka yang paling akhir keluar dari neraka dan ahli syurga yang paling akhir masuk ke dalamnya, yaitu seorang yang keluar dari neraka dengan menginsuk Allah berkata kepadanya, pergilah masuk ke dalam syurga. Orang itu pun pergi. Dia berasa syurga telah penuh. Dia kembali, maka Tuhan berkata, dia berkata, oh Tuhanku, saya dapati syurga telah penuh. Tuhan berkata lagi, pergilah, masuklah ke dalam syurga. Orang itu pergi lagi. Dia berasa bahawa syurga telah penuh. Dia kembali semula, lalu berkata kepada Tuhan, oh Tuhanku, saya dapati syurga telah penuh. Tuhan berkata lagi, pergilah, masuk ke dalam syurga. Engkau mendapat seumpama dunia dengan 10 kali gandanya lagi. Au innalaka, atau engkau sesungguhnya mendapat mithla asharati amthalid dunia. Engkau sesungguhnya mendapat 10 kali ganda dunia ini, yakni dari syurga. Fayaqulu taskharu minni, orang itu berkata, engkau mengejek aku kah? Au tadhaku minni, atau engkau ketawa kepadaku, padahal engkau Tuhan, Raja yang sebenar. Falaqad ra'aitu, Abdullah bin Mas'ud berkata, saya nampak Rasulullah SAW suka sehingga nampak gigi belakangnya. Wa kana yuqalu dzalik, demikianlah dikatakan, itulah ahli syurga yang paling rendah kedudukannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Al-Harith bin Naufal dari Abbas bahawa beliau berkata kepada Nabi SAW, apakah engkau dapat memberi apa-apa munafaat kepada Abu Talib? Bab as-sirat, sirat, jambatan itu adalah, sirat itu ialah jambatan di atas Jahannam, jambatan Jahannam, yang di jambatan di atas neraka Jahannam. Diriwayatkan dari Abi Hurairah katanya, ada beberapa orang bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat melihat Tuhan pada hari kiamat nanti? Nabi SAW menjawab, adakah kamu ragu-ragu dalam melihat matahari yang tidak dilindungi awan? Mereka berkata, tidak wahai Rasulullah. Baginda bertanya lagi, adakah kamu ragu-ragu ataupun adakah kamu susah untuk nampak bulan pada malam purnama yang tidak dilindungi awan? Mereka berkata, tidak wahai Rasulullah SAW. Qala, baginda berkata, fa innakum, sesungguhnya kamu akan dapat melihat Tuhan pada hari kiamat nanti. Begitulah Allah akan menghimpunkan manusia, lalu berkata, sesiapa yang dulu menyembah sesuatu, hendaklah dia mengikutnya. Maka mengikutlah orang yang dulu menyembah matahari, mengikut matahari.
Dan orang yang dulu menyembah bulan mengikut bulan. Dan orang yang dulunya menyembah taghut, bermacam-macam taghut, dia mengikut taghut. Wa tabqa hadhihi al-ummah, tinggal lagi umat ini. Di antara mereka ada yang munafik. Allah datang bukan dalam rupa yang mereka tahu. Allah berkata, akulah Tuhan kamu. Mereka pun berkata, kita berlindung dengan Allah darimu. Kita akan tetap berada di sini sampai Tuhan kita datang. Apabila Tuhan telah datang kepada kita, kita akan mengenalinya. Maka Allah datang kepada mereka dalam rupa yang mereka kenali. Fayaqul, Allah berkata, akulah Tuhan kamu. Mereka pun menjawab, mereka pun berkata, engkaulah Tuhan kami. Mereka pun mengikutnya dan dibentangkan jambatan di atas neraka Jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akulah orang yang mula-mula dibenarkan Allah melintasinya. Dan doa Rasul-Rasul pada hari itu, ya Allah, selamatkan. Di atas sirat itu ada kalalib, beberapa penyangkut seperti duri pokok sa'dan. Kamu tahukah duri pokok sa'dan itu? Para sahabat menjawab, ya tahu wahai Rasulullah. Baginda berkata, sesungguhnya penyangkut itu seperti syaukis sa'dan, yakni duri pokok sa'dan. Cuma tidak ada siapapun mengetahui, tidak ada orang yang mengetahui, tidak ada yang mengetahui betapa besarnya selain Allah. Penyangkut itu akan menyangkut orang-orang mengikut amalan-amalan mereka masing-masing. Ada di antara mereka yang binasa kerana amalannya, ada di antara mereka yang menjadi hancur, menjadi seperti khardal, seperti biji sawi, hancur, pecah macam biji sawi. Thumma yanju, kemudian dia terlepas. Sehingga apabila Allah selesai memutuskan di antara manusia dan mau mengeluarkan dari neraka orang-orang yang dia kehendaki, yaitu dari kalangan orang-orang yang bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Allah menyuruh malaikat supaya mengeluarkan mereka. Para malaikat mengenali mereka dengan kesan sujud. Allah telah mengharamkan kepada neraka memakan kesan sujud pada anak Adam. Mereka pun, yakni malaikat, mengeluarkan orang-orang itu dalam keadaan mereka telah hangus. Lalu dicurahkan ke atas mereka air yang dipanggil air kehidupan. Mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya biji benih yang dibawa oleh biji benih yang dibawa oleh lumpur banjir. Wa yabqa rajulun muqbilun, tinggal seorang yang menghadap dengan mukanya ke neraka. Dia berkata, oh Tuhanku, uap neraka itu, angin neraka itu telah pun membakar aku, dan kepanasannya telah menghanguskan aku. Alihkan mukaku dari neraka ini. Teruslah dia berdoa kepada Allah. Maka Allah pun berkata, barangkali kalau aku berikan kepadamu, engkau tidak akan minta apa-apa lagi. Orang itu berkata, tidak, demi kebesaranmu aku tidak akan minta apa-apa lagi. Maka dipalingkan mukanya dari neraka. Kemudian dia berkata selepas itu, oh Tuhanku, hampirkan daku ke pintu syurga, bawa aku biar dekat ke pintu syurga. Fayaqul, Allah pun berkata, bukankah engkau telah berkata bahawa engkau tidak akan meminta apa-apa lagi dengan daku? Wailak, anak Adam, ma aghdarak, tak boleh dipercayai. Tak boleh dipercayai. Fala yazalu yad'u, orang itu terus berdoa dengan mengatakan, la'alli
mudah-mudahan orang itu terus berdoa, maka Allah berkata, kalau aku berikan itu kepadamu, permintaanmu itu kepadamu, adakah engkau akan meminta yang lain lagi dariku? Orang itu menjawab, tidak, demi kebesaranmu aku tidak akan meminta apa-apa lagi. Allah pun memberikan, fayu'tillah, dia pun memberikan kepada Allah janji-janji dan segala macam perteguhan lah, bahawa dia tidak akan meminta lagi selain dari itu dengan Allah. Allah pun menghampirkannya ke pintu syurga. Fa idza ra'a ma fiha sakata ma sya Allah. Apabila dia telah nampak apa yang ada di dalam syurga itu, terdiam dia beberapa lama yang dikehendaki Allah. Kemudian dia berkata, oh Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam syurga. Tuhan pun berkata, bukankah engkau telah berkata bahawa engkau tidak akan meminta apa-apa lagi denganku? Anak Adam, betapa tidak boleh dipercayai. Maka dia berkata, oh Tuhanku, janganlah engkau menjadikan daku orang yang paling celaka di antara makhlukmu, orang yang paling malang di antara makhlukmu. Fala yazalu yad'u, orang itu terus berdoa sehingga Allah suka. Apabila Allah suka terhadapnya, dia mengizinkan kepadanya supaya masuk ke dalam syurga. Apabila dia telah masuk ke dalam syurga, dikatakan kepadanya, tamanna min kadza, tamanna min kadza, harapkanlah ataupun inginkanlah mendapat apa-apa. Dia pun berangan-angan untuk mendapat itu ini. Kemudian dikatakan lagi kepadanya, tamanna min kadza, engkau berharaplah untuk mendapat ini. Dia pun berharap dan berangan untuk mendapat itu ini, sehingga habislah harapannya ataupun angan-angannya. Fayaqulu lahu, maka Allah selepas itu berkata kepadanya, ini adalah untukmu, wa mithluhu ma'ahu, dan sekali ganda lagi daripada ini juga untukmu. Abu Hurairah berkata, itulah orang yang terakhir dari ahli syurga masuk ke dalam syurga. Qala, perawi berkata, Abu Sa'id Al-Khudri pada ketika itu duduk bersama Abu Hurairah. Dia tidak mengubah apa-apa cerita Abu Hurairah itu, sehingga apabila Abu Hurairah mengakhiri katanya, hadza laka wa mithluhu ma'ahu, ini untukmu dan sekali ganda lagi seumpamanya untukmu. Abu Sa'id pun berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini untukmu dan 10 kali ganda lagi untukmu. Abu Hurairah berkata, saya ingat mithlahu ma'ahu, yang saya ingat sekali ganda saja, itu yang Rasulullah sebut kepada saya. Kalau dia cerita kepada kamu 10 kali ganda pun, iyalah, itu dia cerita betul. Nah, ini masih lagi kita dalam Kitabur Riqaq. Nah, ini tentang syafaat lagi. Abu Hurairah tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bertuah mendapat syafaatmu pada hari kiamat nanti? Nabi SAW pun kata, aku pun juga dah, duduk agak dah, tak ada orang lain lebih dulu akan tanya hak ni daripadamu. Sebab apa? Kau ni memang suka sangat nak belajar hadis, suka sangat nak dapatkan hadis, maka engkau adalah orang yang mula-mula lah kiranya dapat. Nabi SAW kata, orang yang paling bertuah mendapat syafaatku pada hari kiamat nanti, iaitu orang yang mengucap la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi, dengan ikhlas dari pihak dirinya sendiri. Itulah orang yang paling bertuah. Sebab kalau ada hak ni sekarang, kut mana-mana pun, seperti dalam hadis kemudian ini disebutkan, dia akan lepas juga daripada neraka. Itu satu maknanya. Yang kedua, orang yang paling bertuah mendapat syafaat Nabi SAW ni, iaitu orang yang mengucap la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Yang paling bertuah iaitu
orang yang mengucap la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Mana dia ada orang yang ada hak tu saja, la ilaha illallah saja, walaupun dia tidak buat benda lain lagi, amal ibadat lain tak ada, semua kosong, ada hak tu saja, ada hak tu saja. Itu orang yang paling bertuah. Sebab ke mana-mana pun dia tak ada buat apa pun, dia masuk syurga juga. Tetapi ikhlas lah, kena ikhlas. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang paling bertuah iaitu orang yang mengucap la ilaha illallah min khalisan min qibali nafsihi. Semua orang mengucap la ilaha illallah tu tuah belaka, tetapi ada peringkat dia pula. Keikhlasan dia tu banyak pula peringkat dia, banyak pula peringkat. Jadi mereka bertuah mengikut peringkat keikhlasan dia tu lah. Itulah paling bertuah, mengikut keikhlasan masing-masing. Ini tidak termasuk dalam syafaat uzma, tidak termasuk dalam syafaat besar di pada mahsyar, itu tidak itu. Ini syafaat lain. Yang ini syafaat untuk dikeluarkan dari syurga, dari neraka. Itu syafaat ini. Kalau ada hak ni, tidak semesti maknanya dia tu duduk lama dalam neraka. Tak semesti. Walaupun dia ada, mungkin ada kesalahan lain. Ada hak ni saja. Boleh jadi dengan syafaat Nabi SAW boleh dikeluarkan dulu. Atau sekejap saja duduk dalam neraka, lepas tu keluar. Dengan sebab dia ada la ilaha illallah. Dan hak ni khalisan dengan ikhlas min qibali nafsihi, dari pihak dirinya sendiri. Maksudnya bukan dipaksa, bukan disuruh orang, bukan kerana dunia lah, tetapi kerana ikhlas. Didorong oleh kesedaran diri dia sendiri untuk mengucap la ilaha illallah. Itulah orang yang paling bertuah. Ini menunjukkan bahawa boleh jadi seseorang yang ini kelebihan lah, kelebihan orang yang mengucap la ilaha illallah yang mana tak ada buat apa. Kita kata orang kafir lah, orang kafir masuk Islam la ilaha illallah, lepas tu mati tak ada buat apa. Ini kelebihan kepada dia. Terus maknanya kalau dia ada kesalahan sebanyak mana pun dimaafkan, tak masuk neraka ataupun tak masuk neraka, sepatutnya masuk neraka, terus masuk ke dalam syurga. Itulah orang yang paling bertuah, orang yang paling bertuah. Sebab apa? Sebab apabila dia masuk Islam tu, dalam hadis yang lain Nabi SAW kata dah kan, al-Islam yahdimu ma qablahu. Islam merobohkan segala-gala hak dilakukan oleh seseorang dulu, hak jahat, hak tak baik. Kalau dia buat hak tak baik dulu sebanyak mana pun, hilang semua. Bila dia mengucap la ilaha illallah, katakanlah dia mati tu, lepas pada tu tak ada buat amalan apa-apa, pun dia masuk syurga dengan syafaat Nabi SAW. Ada juga orang hak masuk neraka dulu. Kalau hak tidak baru masuk Islam, hak masuk Islam dah, hak Islam dah lah. Kerana la ilaha illallah ni boleh jadi dia lebih lama duduk dalam neraka, tapi kerana ada ni, Nabi SAW boleh guna syafaat dia untuk keluarkan dia tu lebih cepat, lebih cepat, tak ada lama seksa. Tapi kita tak tahu siapa, tak boleh kita mudah-mudah, tak boleh kita ambil mudah lah, kata tak apalah, Nabi akan bagi syafaat lah, jadi kita buat maksiat, kita buat dosa lah. Tak boleh lagu tu, sebab kita tak tahu siapa. Cuma dia ada sebut ada lah hak lagu tu nya. Itulah yang paling bertuah. Kalau tidak, lama lah duduk dalam neraka, duduk seksa lah. Orang yang paling bertuah iaitu hak ni, sepatutnya dia lama lagi duduk dalam neraka, tapi dikeluarkan cepat, dia keluar daripada neraka. Sebab apa? Sebab ada la ilaha illallah. Adapun syafaat Nabi SAW yang kita panggil syafaat uzma di pada mahsyar itu, orang yang paling bertuahnya pada masa tu, siapa dia? Iaitu orang yang lepas pada tu masuk syurga, tak ada hisap, tak ada gapo. Hak tu hak paling bertuah, tak ada apa masalah. Hak tu yang paling bertuah, tak masuk neraka sikit pun.
Hak tu dalam hadis yang lain ada sebut itulah yang paling bertuah. Maksudnya jika dilihat kepada kedudukan di pada mahsyar. Hak ni cerita hak ni hak dalam neraka. Seterusnya Nabi SAW kata, aku memang mengetahui ahli neraka hak paling akhir sekali keluar daripada neraka, dan ahli syurga hak paling akhir sekali masuk ke dalam syurga. Orang ni berjalan, tidak berjalan atas kaki, mengesok. Dia kata berjalan mengesok. Mengesok ni berjalan atas punggung, dengan tangan macam orang yang cacat itu berjalan. Jalan dengan mengesok. Orang ni Allah kata kepada dia, pergilah masuk ke dalam syurga. Dia pun pergi. Dia berasa penuh syurga. Itu perasaan dia lah. Mana boleh penuh syurga, luah gitu mah. Dia berasa. Batas balik pula dia. Ini keadaannya susah jugalah. Walau bagaimanapun dekat dah dia nak masuk ni. Dia kata saya dapati syurga tu penuh. Tuhan pun kata pergi masuk dalam syurga lah. 2-3 kali lagu tu. Akhir sekali masuk ke dalam syurga, Tuhan kata kau dapat fa inna laka mithla dunya, serupa dunia ni 10 kali ganda. Dunia ni lah dengan ruang lingkupnya semua sekali 10 kali ganda dunia. Hak dia Tuhan beri kepada dia. Ni hak paling akhir masuk ke dalam syurga. Setara tu nak boleh tanah sikit dalam dunia ni pun rahak. Nak boleh rumah sikit pun rahak. Sepanjang hayat dia buat kerja, botak kepala-kepala, kita ubah ke diri, bolehnya gapo sangat kita kata dalam dunia. Sebab tu hadis ni dia masuk dalam kitabur riqaq, nak suruh kita sedar dunia ni setengah mana. Hak kita duduk kejar ni gapo agak sebenarnya. Hak sepatutnya kita kejar, sepatutnya kita cari gapo. Itu tujuan ni. Akhirat nu syurga ni. Benda tu tak payah pun dapat. Tidaklah maknanya susah seperti dunia ni. Hak kita duduk kejar dunia, kita buat kerja untuk dapat dunia ni. Dapat tu pun tak ada sebelah mana. Kalau nak kira habis hering. Tetapnya buat kerja pergi sampai boleh gapo kak. Nak suruh kita fikir tu. Sedangkan Allah SWT nak bagi ni, dia minta gapo sangat kat dengan kita. Rengeh sangat. Kalau nak pandai dengan hak dia bagi tu. Kita kerja, kalau orang kerja pejabat, orang kerja berniaga, kerja gapo berapa jam sehari. Semaya sejam pun tak sapa setengah jam pun tak sapa 5 kali sehari tu. Kalau kita letak sekali setengah jam pun tak sapa. Hak wajib. Zakat banyak mana sangat? 2,5%. Haji semua hidup sekali. Puasa boleh puasa hak wajib. Itu pun kalau uzur tak. Dalam musafir boleh tunda pada hari lain, mudahnya. Hak wajib tu. Sehingga Nabi SAW kata bila orang tu tanya, "Gapo dia hak Allah wajib ke atas aku?" Hak ni lah. Hak lagi la illa an tatawwa, tidak ada kecuali kalau mu nak buat suka hati kamu lah, sunat lah, nak buat sebagai sunat. Apa lagi? Nabi SAW kata 2, 3, 4 perkara tu. Bila orang tu pergi, Nabi SAW kata siapa dia nak tengok ahli syurga, tengok tu ahli syurga dah. Payah kau. Situlah nampaknya benda yang kita kejar tak ada gapo pun, tak padan dunia. Itu setara tu hak buat tu hak asas, sudah dapat syurga. Bagaimana kalau buat hak sunat-sunat hak lain-lain lagi? Tak tahulah. Ni ahli neraka hak paling kurang. Dapat dunia 10 kali ganda dunia. 10 kali ganda dunia. Hak dia tu. Hak dia seorang. Segala apa hak ada dalam tu hak dia. Sebab apa disebutkan benda ni dalam hadis, dalam Quran pun sebut benda-benda ni? Sebab manusia ni hak tu yang dia duk fikirnya. Hak tu yang menjadi masalah kepada dianya. Dia fikir tentang keluasan rumah dia, halaman dia, tanah dia. Hak tu dia fikir. Dia fikir tentang keseronokan. Nak kau dia nak seronok, nak suka. Hak tu hak manusia fikir. Sebab tu dia beri syurga tu. Dia sebut syurga.
Manusia nak apa dia? Orang perempuan. Sebab tu dia bidadari. Dia sebut bidadari. Nak apa? Hak tu je sebenarnya. Manusia ni kalau kita pergi, kita tak lari daripada dia tiga perkara tu je. Hak tu diberikan dalam bentuk yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Dan memang pun kalau kita dapat cari hak dunia ni, dapat hak dunia ni, tak puas semua. Tak puas. Bolehlah sebanyak mana pun tak puas. Bahkan orang kata serupa dengan minum air laut. Kau minum, kau dahaga dunia. Kau minum banyak, kau dahaga dunia. Cuba kita tengok. Begitulah keadaannya orang yang dapat dunia. Kau banyak, ya kau tak puas hati. Kau gelisah. Ini menunjukkan bahawa hak dia dapat tu bukan hak sebenar lagi. Bukan hak sebenar lagi. Hak sebenarnya apabila dia dapat, puas apabila-bila. Nanti kita akan tengok. Sebab itulah dia lepas pada bab ni dia sebut Kitabul Haud. Bab kolam Kautsar. Kolam Kautsar. Bab apa? Bab apa yang tidak puas? Pasal hak kita minum tu jenis tidak memuaskan. Kalau minum tu jenis memuaskan, seteguk minum, tak akan dahaga sampai bila-bila. Tak akan dahaga sampai bila-bila. Tapi keadaan dunia ni tidak gitu. Apa benda sekalipun yang kita dapat, tak puas sama. Kalau diandaikan kita dapat orang yang paling comel pun, kalau orang lelaki paling comel perempuan pun, dia tak akan puas juga. Begitu juga sebaliknya, tak puas juga. Orang perempuan dapat lelaki yang paling dia kenal, tak akan puas juga. Bahkan bila duduk sekali akan nyatalah kelemahan, kecacatan, kekurangan, dan hak yang menyerabutkan fikiran dia tu akan nyatalah. Tak ada lama, tak ada lama. Begitu juga harta benda, nampak serabut. Begitu juga gapo saja hak dunia ni, lagu tu memang tidak puas. Ini semua Allah Subhanahu Wa Taala nak bui percubaan sebagai percubaan kepada kita, supaya kita mikir tahu hak ni tak puas, hak ni tak puas, hak mana enggak puas. Adakah akan berhenti sekat tu? Tidak. Tidak. Bahkan dia menunjukkan ada hak yang memuaskan kita. Yang memuaskan kita apa dia? Surga. Sebab apa? Kalau hidup dalam dunia panjang umur setara mana pun tak puas. Bahkan jadi masalah pula kalau dah tua. Nyanyuknya macam-macam. Lepas tu tak boleh nak makan ke apa pun tak selesa. Sakit perut lah, sakit batu gading. Itu keadaan dunia. Akhirat kalau sehat pun, kalau katakanlah panjang hayat 100 tahun sehat, mati juga. Pusing bila nak mati tak tahu. Itu keadaan dunia, memang tak puas. Ini semua ada apa yang kita ada bimbang mati. Itulah dia dari segi logiknya, dari segi fitrahnya. Allah Subhanahu Wa Taala buat agama ni, dia nak tunjukkan kepada kita bahawa akan ada suatu tempat, suatu ketika nanti di mana tidak akan. Berkatalah orang-orang yang beriman, kita berlindung dengan Allah dari engkau. Mana bukan, walaupun mengaku Tuhan. Mana sampai itu faedahnya percaya kepada Tuhan dalam dunia. Tidak akan sesak, tidak akan melencong. Di pada mahsyar pun dia kenal lagi Tuhan. Itu kelebihannya. Kalau dalam dunia ni orang kata Tuhan mari lagu ni, ada. Orang tu kata Tok Guru tu benar mimpi, dia kata Tuhan lagu ni. Tok Guru pun tak boleh pakai lagu tu. Itu makna kenal Tuhan. Tak pakai. Kalau katakanlah Tok Guru besar, ya Tuhan di lagu ni. Adakah kita berubah dalam dunia? Tak boleh berubah. Orang yang pegang dengan akidah betul, dia tak pergi. Walaupun Tok Guru sebesar mana, walaupun jasa dia sebanyak mana, dah kita sudah kenal Tuhan dah. Itu dalam dunia. Besok lagu itulah juga Tuhan beri. Ketika orang lain taklah lain lah kita kata, kita tidak. Tu hak naknya, mudah-mudahan Tuhan masukkan kita dalam kumpulan ni. Puak-puak munafik tu, tu Tuhan nak tunjuk. Itu Tuhan nak tunjuk ni. Dia nampak duduk sekali dengan orang Islam dah. Tidak pergi dengan puak-puak terpekor tu. Tidak pergi dengan hak semua matahari gapo, tak pergi dalam dunia ni pun. Duduk semaya sekali dengan orang Islam. Tuhan nak tunjuk, nak beri pisah lagi. Puak-puak munafik tu pun tu. Dah Tuhan kata dia Tuhan. Tu. Mana dia tidak kenal Tuhan molek, sebab tu dia boleh jadi munafik. Kalau orang tu kenal Tuhan molek, dia tidak akan jadi munafik.
Yang dia jadi munafik, dia tidak kenal Tuhan molek. Dia nak main-main dengan Tuhan. Dia nak tipu orang boleh lah tipu. Dalam dunia, orang tak tahu lah, tak kenal. Oh, saya esok rupanya dia ni munafik. Nampak lah. Situ Tuhan nak tunjuk. Kita tak pergi. Ni kata hak betul ni, orang mukmin ni. Kita tak akan pergi ke mana, nak duduk sini. Tak usah pergi ke lain, kata dia. Sampai Tuhan datang kepada kita. Tuhan datang tu lagu mana tak tahulah. Dalam hadis ni dia cerita lagu tu. Tuhan datang ni perintah dia ke ataupun lagu mana ke, ujian daripada dia lah. Bila Tuhan kami datang, kami akan kena dia. Ni kata pokok ni. Maka pun Tuhan pun marilah dalam rupa. Rupa di sini bukan rupa syakal, askal. Rupa tu tidak. Rupa di sini dalam sifat. Sifat dengan makna sifat. Dalam sifat yang mereka kenali dia dahulu semasa di dunia. Tuhan mari dalam sifat tu. Sifat tanpa kaifiat, tanpa gapo. Tuhan maha, kita kata berkuasa. Tuhan maha gini-gini dengan sifat-sifat tu yang mana kita tidak boleh kaifiatkan. Tuhan bagi kena dengan sendirinya. Dia pun kata, aku Tuhan kamu. Mereka pun kata, engkaulah Tuhan kami. Baru dia terima, engkaulah Tuhan kami. Mereka pun mengikut Tuhan. Ikut Tuhan. Tuhan di sini jangan kita bayangkan ikut Tuhan tu Tuhan jalan gitu. Jangan kita bayangkan lagu tu. Ikut dia lah. Ikut dia makna dia suruh lagu mana-mana, kita buatlah. Maksudnya begitu. Itu maksud ikut ni. Bukan ikut jejak langkah dia. Tidak. Bila begitu dia letakkan jambatan di atas neraka Jahannam. Dia letakkan jambatan di atas neraka Jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, akulah orang yang mula-mula Allah izinkan untuk lalu datang tu. Ataupun akulah orang yang mula-mula lalu datang sirat tu. Doa rasul-rasul pada masa itunya, semua rasul-rasul, ya Allah, minta selamatlah, minta selamatlah. Itu saja yang mintanya. Dan atas jambatan itu ada kalalib, ada penyangkut macam duri pokok sa'dan. Kamu tengok dah kah? Nabi SAW kata pokok duri pokok sa'dan. Sahabat-sahabat kata tengok dah. Sebab pokok ni biasalah di tempat dia nya. Daun dia tu dimakan oleh unta. Unta suka benar lah makan daun dia tu. Lagu tu lah Nabi SAW kata penyakut tu. Dia buat kait orang. Kait orang. Tak melekat kait ataupun kait dengan sendiri kau tak tahulah. Cumanya lagu tu lah rupa dia je. Nabi SAW kata cumanya besar dia tak ada siapa dia tahu kecuali Allah saja. Besar dia tu tak ada siapa tahu, Allah saja yang tahu. Maknanya besar dia, dahsyat dia, hebat dia nya tak tahu. Ni mengikut amalan masing-masing. Tuhan nak uji tu macam-macam. Tak boleh nak bayar. Ada orang sakut rohok lah duduk atas tu, rohok. Inilah dalam hadis disebutkan lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Dia sebut semua lagu tu kah? Tidak semua. Ini nisbah kepada setengah-setengah orang. Amalan kita dalam dunia ni lagu mana? Amalan itulah yang membuat, yang menyediakan jambatan itu untuk kita. Lagu mana? Hak padan dengan amalan kita. Amalan itulah yang buat. Kalau amalan kita baik, banyak, maka luaslah. Dah kita pergi, cuma syaratnya nak lalu lepas melintasi. Kalau kita kata tajam sepuluh pedang belaka, hak lalu derah benar tu soyok, luka kuat benar lah. Tidak. Dalam hadis disebutkan ada orang yang lalu seperti kilat, sekelip mata. Lalu mesti merentasi, tidak semesti dia tu kena. Atau kalau kena pun, kena tu kepada dia tu tidak tajam seperti pedang lah. Hak kata tajam seperti pedang tu kepada orang-orang tertentu. Hak kata susah, hak bergantungan, nak jatuh ke apa tu, itu bergantung kepada masing-masing lah. Nak jatuh, berjalan tu dengan gayut ke bawah, bergantung gitu pun ada juga, macam-macam. Berjalan dengan mengesok pun ada juga, dengan merangkak pun ada juga, hak buta pun ada juga datang tu, berjalan.
minta tolong orang, tunjuk tolong pegang tangan ni, tolong pegang tangan ni, macam-macam lah keadaan tu. Ni semua akan berlaku mengikut masing-masing. Tak ada siapa dia boleh tolong ni, tak ada siapa dia boleh tolong. Amalan masing-masing lah. Hak tu lah yang nak kepada amalan. Lepas tu kita ni situ belakang nak mati, cerita dunia habis, sekat mati. Lepas tu gapo pun hak duk sibuk sangat, sibuk nak suara khabar tak boleh, tak ada suara khabar ni, politik hari ni lagu mana ni nak, hak ni nak menang, hak ni nak kalah, sekat hidup je tu semua tu. Main bola pula, siapa dia menang, melompat-lompatnya, sekat hidup je. Dah mati tak ada lah. Hak ni nak ngadak ni lah pula, panjang lah, tak padan. Sebab itulah orang kalau dia mengaji betul, tak ada dah hak tu, tak sel, tak padan. Hak kita suka duduk lompat tu nak jadi lagu mana pula kepada kita esok atas jambatan tu, nak jadi lagu mana di pada masa nak jadi gapo untuk kita leka tu, nak jadi gapo tak tahu, baik tak sah. Nah itulah. Maka penyangkut tadi dia akan menyambar orang mengikut amalan masing-masing, akan sangkut orang, sambar orang mengikut masing-masing. Ada di antara mereka yang binasa kerana amalannya, binasa kerana amalannya, tersangkut, jatuh dalam neraka, bawah tu neraka lah. Ada di antara mereka al-mukhardal. Al-mukhardal dia ada dua sini ya. Al-mukhardal satu, al-mujardal satu lagi. Kalau kita kata al-mukhardal, mana ada di antara orang tu yang jadi hancur jadi macam biji sawi, tak tahu lagu mana yang gambaran dia ni. Di antara mereka ada yang hancur jadi macam biji sawi. Apakah semasa duduk di atas jambatan itu ataupun setelah jatuh ke dalam neraka jadi hancur ni tubuh dia jadi halu-halu macam biji sawi, macam kartun lah jadinya. Kalau kita gambaran learn ni kartun pecah-pecah, lepas tu kita satu komputer boleh jadi cukup orang seorang, lepas tu kita pecah pula berah. Hak ni sengoti tubuh tu jadi lagu tu. Itu makna mukhardal, jadi seperti khardal, yang ni biji sawi, hancur. Seperti dalam hadis-hadis yang lain memang ada sebut iaitu hancur. Apabila hancur tu dia jadi takut pula, jadi molek pula, sepasal pula. Lepas tu diseksa jadi hancur pula. Hancur tu hancur begini ke ataupun hancur macam lain, macam-macam hak tu. Boleh jadi belaka mengikut amalan masing-masing. Satu. Yang kedua dengan makna al-mujardal, yang ni ada di antara mereka yang hampir jatuh, nak jatuh, jalan-jalan sikit nak jatuh, tapi tidak jatuh, nak jatuh. Nak jatuh tu pun seksa. Thumma yanju, kemudian mereka terlepaslah daripada hal itu. Sehingga apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah selesai dari memutuskan di antara hamba-hamba dia, dan dia nak keluar ahli neraka tu daripada neraka, orang hak dia nak hak mengucap la ilaha illallah, dia pun suruh malaikat keluarkan. Ini cerita kemudian dah ni, setelah lama selepas pada tu suruh buat keluar dah. Suruh buat keluar, malaikat tahu mana. Ni menunjukkan masuk dalam neraka ni orang Islam pun ada, bukan orang kafir saja, orang Islam pun ada. Dia kena mana? Kena dengan tanda sujud. Setengah ulama kata tanda sujud ni dahi, setengah ulama kata tidak mesti tanda sujud ni dahi. Semualah anggota hak kena sujud pada masa sujud. 7 anggota hak kena pada masa sujud. Dia kena situ. Lepas tu kalau orang tak semaya, tak aja semaya, lagu mana nak kena? Ni satu kumpulan. Ada kira-kiranya tak ada langsung semaya pun tak, la ilaha illallah saja ada. Hak paling akhir. Ni ada lagi ni, boleh kena lagi.
Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada neraka. Kalau orang ni kena neraka, kena seksa pun hak tu tak boleh kena. Tepat tu, tepat hak sujud. Dahi kena. Hak ni jangan kena. Tangan sujud ni, tangan jangan kena. Mana tempat lain kalau nak kena. Mana di sini anggota-anggota sujud ini begitu terhormat. Mana sehingga Allah Subhanahu Wa Taala haramkan kepada neraka. Kalau nak kiranya sekuat tu api dia tu, seksaan tu, kalau nak kiranya, kalau tidak terkawal lelok gitu, maka habislah kira-kiranya. Tapi dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, api itu pandai. Makan hak mana dia tak makan, pandai. Tak makanlah tempat hak sujud tu. Ini menunjukkan bahawa anggota yang sujud itu begitu terhormat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan semaya lah. Kau banyak semaya, kau banyaklah bekas itu, kesan itu. Mereka pun keluarkan, ni malaikat pun keluarkan puak-puak ni daripada neraka dalam keadaan telah hangus letung lah kita kata. Sebelum pada ni pun kita sudah jumpa dah hadis ni, seumpama ini, lalu dicurahkan ke atas mereka air yang dipanggil air kehidupan. Setengah-setengah tu, dalam setengah-setengah riwayat tu, dia suruh pergi masuk dalam sungai tu, sungai kehidupan dia panggil. Ada hak curah, ada hak, maknanya daripada sini kita dapat faham, ada hak dicurah air, ada pula hak memang suruh masuk dalam air. Apabila masuk, cepat tumbuhnya. Hak comel adalah pula tumbuh. Seperti mana biji benih tumbuh setelah selesai banjir, selepas banjir, ataupun biji benih yang tumbuh dalam lumpur yang dibawa banjir. Lepas tu dalam ramai-ramai ni dah habis dah ni, ada lagi satu orang lain pusing dah, muka dia pergilah kot tu, nampak lah dia ni duk ngadak ke neraka lagi, walaupun sudah tubik daripada neraka, duk ngadak ke neraka lagi. Dia pun kata, oh Tuhan, panas neraka ini telah membakar aku, telah membakar aku. Angin ataupun wak neraka yang panas itu telah membakar aku, dan kepanasan dia yang bersangatan itu, zakak itu maknanya kepanasan yang amat sangat itu telah menghanguskan aku. Tak boleh nak lagi, tak tahulah apa yang jadi lagu ni. Ni pada ketika tu lah. Ada juga dalam setengah-setengah hadis, kita akan jumpa akan datang lepas dah pun jumpa dah orang munafik. Ni pada mahsyar, orang munafik, bila Allah SWT suruh rokok, apabila suruh bangun pula tak boleh bangun. Ada juga lagu tu, tak boleh bangun, duk rokok di situ. Maka orang pun tahu ini puak-puak munafik. Hak ni pun lagu tu juga. Kita kata apa ya, tak boleh musi, tak boleh musi, duduk ngadak ke neraka semacam. Dia pun duk kata gitu, alihkan mukaku dari neraka ni. Dia kata, terus dia berdoa kepada Allah, Allah pun kata, bagaimana kalau aku bagi kepada engkau permintaanmu itu, nak minta lagi ke hak lain? Dia kata, tak akan minta dah demi kebesaranmu. Mana kalau boleh muka ni beralih daripada neraka pun besar dah. Begitulah orang dalam keadaan terseksa, dalam keadaan teruk, dia berasa kalau lepas hak tu pun tak apa dah. Maka dipalingkan muka dia daripada neraka. Bila dipalingkan muka daripada neraka tu, timbul pula lah, ini sifat, nak cerita sifat tabiat kejadian manusia ni lagu tu. Dia tak sudah, lambat sudah. Kalau beriga ni, nak gani pula. Kalau beriga ni, nak gani pula. Kira-kiranya pada masa tu kalau sakit, kalau ilah hak tu aku akan buat gini-gini. Lepas tu apabila ilah hak tu, mari pula nak lain pula. Memang manusia ni lagu tu. Daripada dalam dunia, siapa ke saya nak tunjuk perangai dia. Lepas tu dia pun kata, oh Tuhanku, bila paling muka daripada neraka, dekatkan aku ke pintu syurga. Tuhan pun Tuhan pun kata, kalau buih hak tu, ni Tuhan pun kata, bukankah engkau telah kata tadi,
bahawa engkau tidak akan minta apa-apa lagi dengan aku kalau aku bagi hak ni. Ada kata anak Adam tak boleh percaya begitu mau. Ma aghdarak, betapa tidak boleh dipercayai. Alangkah curangnya engkau. Aghdarak itu boleh juga dengan makna alangkah curangnya engkau. Fala yazalu yad'u, terus dia berdoa. Tuhan pun kata, kalau aku beri kepada engkau hak ni pula hak mu minta ni, mu tak minta lain dah. Apa ya semua ni berlaku lagu ni nak ceritanya. Kadang manusia satu, sifat manusia. Yang keduanya, nak boleh ni, nak boleh syurga pun macam ada soal jawab dulu. Kena buat gini-gini, kena buat gini-gini. Ini setara ni wujud dah. Kita kata Tuhan buat lagu ni. Kita kata kalau dalam dunia ni pun kalau orang buat, kalau nak suruh lepas kamu kena buat gini. Jalan pala lah ke bawah. Selama sekian-sekian. Jalan lah kata. Boleh. Kalau mu nak, mu kena hunggar aku belakang. Hundur, derah. Sekuat mungkin. Rebah hunggar lagi. Kamu akan dapat benda. Buat. Walaupun nampak macam main pun. Macam main pun kalau kita lepas. Hak ni tidaklah siapa lagu tu, cuma kata alangkah curangnya engkau. Tadi kata lagu lain, lepas tu lagu lain sebentar. Isyarat kepada dulu pun mudah berubah. Mula berjanji kemah kemindah, lepas tu tukar lagu lain pula. Mula bertaubat dah, lepas tu buat pula. Mula nampak faham molek dah, lepas tu tak faham pula. Lagu ni lah keadaannya. Apabila dia kata tak akan minta dak lain, dia pun bagi janjilah gini-gini, bagi janji macam-macam janjilah, min uhud wa mawathiq, macam-macam janji bahawa dia tidak akan minta hak lain. Tuhan pun hampirkan dia, perdekatkan dia kepada pintu syurga. Bila dia nampak hak dalam syurga tu, pintu syurga tu terbukalah, kira-kira dia nampak hak dalam tu, dia tak kata apa. Beberapa lama tak tahulah, dia sebut sini masya-Allahu an yaskut, selama Allah kehendaki lah. Selama mana tak tahu, tak sebut sini selama mana. Terkejut tengok tu, terpegunlah, kita kata terpegun, tak kata apa. Tadi sudah janji dah macam-macam dah, tak akan minta. Lepas ni nampak gini mau ni, lagu mana? Dia pun kata, oh Tuhan, masukkanlah aku ke dalam syurga. Tuhan pun kata, tidakkah engkau sudah kata tadi bahawa engkau tak akan minta kau lain dah? Kata dia anak Adam ni, betapa tidak boleh dipercayai. Fayaqul, betapa tidak boleh dipercayai sifat manusia hak jenis lagu tu lah. Dalam dunia ni pun lagu tu juga, dalam dunia. Tapi kalau orang yang jenis kejat, dia lagu tu sama, pendirian dia memang lagu tu. Balasan saya esok pun lagu tu juga dah. Tak ada lah masa maknanya orang boleh bermain-main ke kita, orang boleh kata mana boleh harap tu, mari kata lagu ni, hari ni boleh jadi lagu lain pula. Hak dalam dunia ni pun banyak kan hak perangai lagu ni. Mula-mula kata gini, lepas tu buat pula, lepas tu kata dak dah, buat pula. Itu perangai manusia hak biasa, hak asalnya lagu tu lah manusia. Tapi apabila ada iman, dia tidak jadi lagu tu. Dia pun kata, oh Tuhan, kata dia, janganlah aku dijadi manusia yang paling malas, tak sih, kata dia. Biarlah aku lagu mana-mana pun, biarlah aku mungkin janji pun, biarlah walaupun aku sudah berjanji dah tadi pun, tak sih, kata dia. Janganlah jadi aku ni orang yang paling malas, paling celaka. Sebabnya dia ni mana keluar daripada neraka dah kalau nak kiranya. Kalau tak boleh masuk dalam syurga kan, jadi apa makna? Orang lain masuk belakang dah, maknanya paling malas lah kalau tu. Dia terus berdoa. Ini maknanya orang yang ada sikit pun asas ni, harap minta dengan Tuhan ni, dia akan ada buah ni. Dia terus minta sampailah Allah
kenal kepada dia. Bila Allah SWT kenal kepada dia, Allah SWT pun izin dia masuk ke dalam syurga, maka masuklah dia. Bila masuk, dikatakan kepada dia, adalah yang bertanya, malaikat kau siapa-siapa katanya, nak gapo? Nak gapo dia? Biar timbul dalam hati kamu nak gapo? Tak saya kau ni, mulakan kamu nak kau ni. Nak nak dia. Dia pun nak godi ni. Mari, dapat belakang. Lepas tu nak gapo lagi? Hak mula semasa hidup dalam dunia mula nak gapo dia agak sangat. Ya, nak goni. Dapat belakang. Siapa habis? Tak dapat dah. Dia tak tahu dah gapo dia nak. Tak tahu dah gapo dia nak. Hak sama ni nak sibuk sangat. Boleh belakang. Lepas tu nak ke dia lah, tak tahu. Habis dah. Tak tahu dah. Setakat dia tahu tu je lah. Tak tahu dah. Allah pun berkata kepadanya, ini semua untukmu. Dan sekali ganda lagi daripada hak ni untukmu. Abu Hurairah duduk cerita pada ketika tu. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi juga, ada duduk dekat dia. Dia dengar, dia tak kata apa. Abu Hurairah cerita. Cuma apabila Abu Hurairah kata, ini untukmu, dan supon ni sekali ganda lagi daripada hak ni, supon ni untukmu juga. Abu Sa'id kata, hak saya dengarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata 10 kali ganda. Bukan sekali ganda, 10 kali ganda. Abu Hurairah pun kata, kalau lagu tu tak apalah, maknanya engkau dengar lagu tu. Hak saya hafal, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sekali ganda. Sekali ganda. 10 kali ganda lagi. Hak support tu. Jadi tak tahulah. Itu hak paling kurang, hak paling akhir masuk ke dalam syurga. Paling akhir masuk ke dalam syurga. Setara tu bolehnya. Pas kalau hak masuk dulu, hak masuk tanpa hisap, hak boleh bagi syafaat pada orang lain pula, beribu-ribu orang lain pula. Dalam dunia ni kita nak, kalau boleh tolong orang kan, boleh tolong orang, hak tolong sebenarnya sana. Sebab itulah orang yang nampak, dia nampak kat nu. Situ hak sebenarnya kalau nak pertolongan. Kalau boleh tolong situ, besar maknanya. Boleh tolong orang masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga bukan hak akhir sekali. Ni hak akhir sekali setara ni. Boleh tolong orang masuk dalam syurga. Dulu tak tahu selama mana dulu. Setara mana syurga. Boleh tolong orang dalam dunia setara. Enggak dia sangat. Boleh tolong dia. Yalah boleh tolong kita. Dia tolong kerja. Lepas tu dia kena pergi kerja nak hari. Penat juga dia, sakit kepala juga pergi kerja tu. Kita tolong dia biar boleh kerja. Setara tu nyehud dah dalam dunia ni. Ingat semua dah jasa dia. Ingat semua dah jasa dia. Dengan sebab itu kita kena tahu dalam hidup ni orang lagu mana kan orang yang boleh bagi syafaat, boleh bagi pertolongan di akhirat besok. Kalau kita dalam dunia ni sibuk sangat nak baik, kadang-kadang wiswak lah, suak ke orang tu nak suruh dia boleh tolong kita, buat baik dia, muka-muka dengan dia, jadi pengampu dia, macam-macam lah. Pasal apa? Nak suruh dia boleh tolong kita bui dalam dunia. Tu hak dalam dunia. Orang pun nak tahu siapa dia hak boleh tolong. Nak tahu. Di akhirat besok hak paling berguna. Sepatutnya kita kena tahu siapa orang yang boleh tolong kita. Hak tu yang kita kena belajar. Apabila kita belajar kita tahulah. Hak nombor satu sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak itulah syafi'. Syafi' yang menolong. Hak boleh tolong kita apa dia? Ilmu kita. Hak boleh tolong kita apa dia? Quran kita, hak kita apa Quran tu. Sebab tu orang beragama tu. Agama tu apa? Quran. Dia boleh tolong kita. Dia boleh jadi syafaat kepada kita. Hak boleh tolong kita apa dia? Orang alim. Orang alim hak boleh tolong kita. Hak boleh tolong kita apa dia lagi? Banyak lagi lah hak lain-lain. Jadi kita kena cari hak tu, kena buat. Baru kita dapat kebahagiaan di akhirat nanti. Pada ketika perlu sangat kita kepada orang yang menolong kita. Dan orang yang menolong kita tu boleh buat kita masuk dalam syurga. Bukan boleh tolong kita dapat kerja, lepas tu kita kena pergi nak hari sakit kepala. Tidak, masuk syurga. Hak itulah yang lebih patut kita fikir.
Habislah cerita Kitabur Riqaq. Dan seperti mana biasa bara'ah, ikhtitam dia. Sebab Imam Bukhari ini dia pelik, dia tidak serupa orang lain nulis kitab. Dia permulaan dia ada isyarat kepada permulaan. Hujung bab dia ada juga isyarat kepada hujung. Dia nak isyaratkan ni, nak suruh kita ingat semua lah. Setiap ada permulaan mesti ada akhir dia. Setiap ada awal ada akhir dia. Ada permulaan ada kesudahan dia. Kita hidup ada permulaan. Dengan mati kena ingat ke mati. Kena ingat ke mati. Jangan lupa kepada mati itu. Kena ingat. Sebab dia tak sawayak panjang mana pun. Kalau kitab bab tu kadang-kadang panjang kitab. Kadang-kadang selah je. Kitab Imam Bukhari ni selah. Lepas tu kitab lain pula lah. Kitab lain ni Kitabul Haud. Sebelum ni Kitabul Qadr. Selah. Ada hak pendek. Ada hak panjang. Puluh-puluh lah. Begitulah juga hidup ni. Ada hak pendek umurnya, ada hak panjang. Tapi ada ke mana-mana pun ada kesudahan dia. Yang kita kena fikirnya kesudahan dia. Jadi di sini ia mengisyaratkan kepada kesudahan. Isyarat kepada mati tu apa dia? Duduk sini. Hadis ni, fayatamanna hatta tanqati'a bihil amani. Situ duduknya. Orang itu pun berangan-angan lah, nak kau tu, nak kau ni, sampai putus angan-angan dia. Sampai habis angan-angan dia. Ini isyarat kepada mati tu, putus angan-angan itu. Habis angan-angan. Kan kita hidup dalam dunia ni macam-macam berangan-angan. Nak goni lah, nak jadi goni lah, nak boleh goni lah, macam-macam. Suknya suk mana mati? Tak ada lah. Tak ada lah angan-angan. Cita-cita kau gapo tak ada lah. Nak bercita-cita apa lagi? Nak mati. Selagi hidup manusia ni dia tetap ada angan-angan. Macam-macam angan-angan kan, bukan-bukan. Tetapi apabila dia mati sudah tidak ada. Mati itu tak ada kan. Dengan sebab itu tak usah berangan-angan lah. Buat kerja, buat amal. Tak usah berangan-angan. Buat sesuatu yang mana apabila kita mati berguna kepada kita. Tapi kalau berangan-angan saja, lepas tu mati, angan-angan pula hak dunia, tak ada makna semua. Itu isyarat dia. Isyarat kepada mati, hatta tanqati'a bihil amani, sampai putus angan-angan. Isyarat kepada mati. Sebab bila orang mati habis. Segala cita-cita, segala angan-angan, segala kemahuan tak ada dah. Itu kemudian Kitabul Haud. Wallahu a'lam. Akhirna alhamdulillah.